أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allama Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-28, Al-Haya'u, yakni sifat malu. Allah Ta'ala berfirman, Alam ya'lam bi'anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala melihat segala perbuatannya? Maksud suratul Alaq ayat 14. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-haya'u minal iman. Malu termasuk sebahagian daripada iman. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat dan nasihat kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Istahyu minallahi ta'ala. Qalu inna nastahyi ya nabiyallah walhamdulillah. Qala laysa dhalika walakin man istahya minallahi haqqal haya' falyahfazir ra'sa wa ma wa'a walyahfazil batna wa ma hawa waliyadhkuril mauta wal bala waliyadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya minallah haqqal haya'i. Malulah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Jawab para sahabat, sesungguhnya kami telah merasa malu. Wahai Nabi Allah, kami bersyukur pada Allah kerana mampu melakukannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan demikian, bukan begitu. Akan tetapi orang yang malu pada Allah dengan malu yang sebenar adalah orang yang menjaga kepalanya dan apa yang ada di dalamnya, menjaga perut dan apa yang dihimpunkannya. Dan ingatlah kalian pada kematian dan kebinasaan. Barang siapa mengendaki kampung akhirat, maka tinggalkanlah perhiasan dunia. Barang siapa mampu mengerjakan demikian, maka sungguh dia telah malu pada Allah dengan kebenaran rasa malu. Yang malu sebenar. Sebagian orang bijak mengatakan, malulah kamu dengan rasa malu yang sesungguhnya di majlis orang-orang yang mempunyai rasa malu. Al-Imam Ibn Atta mengatakan, ilmu yang terbesar adalah rasa segan dan malu. Jika keseganan dan rasa malu hilang, maka tidak ada kebaikan yang tersisa di dalamnya. Zunnun Al-Misri mengatakan, rasa malu adalah keberadaan rasa segan dalam hati bersamaan dengan keterlepasan segala sesuatu yang lalu daripada dirimu, yang melintasi dirimu menuju ke hadrat Tuhanmu. Dikatakan pula cinta adalah berbicara, malu adalah diam dan membisu, dan rasa takut adalah menggelisahkan. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara sifat yang menjadi sifat hamba-hamba Allah ialah rasa malu. Bila kita menyebut tentang rasa malu, iaitu suatu perasaan yang akan menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sama ada ianya bersifat dosa, ataupun ia akan menjatuhkan maruah dan reputasi kita, atau menjadikan pandangan orang kepada kita dengan pandangan yang hina. Kalau kita nak faham secara mudah apa itu rasa malu, umpama kita berada di hadapan orang, lalu seorang melihat keaiban kita. Bagaimana perasaan kita ketika itu? Umpama kita sedang berjalan, tiba jatuh depan orang. Kita rasa apa? Maka rasa itu namanya malu. Umpamanya tengah kita berada bersama dengan orang ramai, tiba-tiba
terdedah keaiban kita, terselak aurat kita. Apa kita rasa? Malu. Umpama bila semua orang pandang pada kita, kerana kita pakai baju terbalik ke, pakai slipper lain sebelah ke, orang pun tengok tanpa kita sedari apa yang kita lakukan, maka datang rasa malu. Itu datang rasa rendah diri. Datang rasa bahawa kita ni macam tak mampu untuk berkata-kata. Dalam Islam, Islam membentuk sifat malu manusia dengan cara paling sempurna. Yang pertama dengan syariat ditutup atau syariat penutupan aurat. Daripada kecil lagi, kita diajar tutup aurat. Dan makin dekat dengan Allah, makin sempurna aurat kita. Makin kita dekat dengan Allah, makin kita peduli aurat kita. Hatta pada perkara yang bukan aurat pun kita menganggap ni seperti aurat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang yang amat malu. Dia tidak menzahirkan pada pandangan orang lain, hanyalah muka dan tapak tangannya, bagaimana seorang perempuan. Artinya, punya malu Imam Syafi'i, dia tak pernah tunjuk lengang dia. Nak tengok cuma tapak tangan dia je boleh tengok. Ini dia dengan lelaki, yang kata dia dengan perempuan. Kerana kata ulama', nisbah ataupun nilai dekat kita dengan Allah sebesar mana malu kita. Kita dah sebut Islam membentuk malu yang pertama dengan cara tutup aurat. Lalu kita mula tutup aurat daripada anak kecil lagi. Dan perkara yang pertama yang akan hilang malu bila seorang tu buka aurat. Hatta Islam ajar kita menjaga aurat. Bukan sekadar ketika mana kita bersama orang-orang yang kita namakan sebagai ajnabi. Bahkan orang-orang yang disebut sebagai mahram pun ada batasan aurat. Kita manusia dengan kita ni ada dua jenis. Pertama kita panggil ajnabi, orang asing. Orang asing dengan definisi ulama fiqh dengan mudah, orang yang kita boleh kahwin. Itu kita panggil orang asing. Boleh kita kahwin. Kita nak kahwin, kita nak kahwin tu nombor dua, tapi kita boleh kahwin dengan dia. Siapa dia? Sepupu kita. Boleh kahwin? Boleh. Siapa dia? Abang ipar kita. Adik ipar kita. Boleh kahwin tak? Boleh. Secara hukum kita boleh kahwin. Siapa dia? Mak saudara ataupun isteri pada pak saudara kita. Kalau nisbah saya lelaki. Mak saudara sabit. Isteri pada bapa saudara saya. Boleh tak saya kahwin dia? Boleh. Kalau pak saudara saya mati, saya boleh kahwin dia. Isteri kepada ayah mertua saya. Bukan mak mertua saya. Isteri pada ayah mertua saya. Apakah saya boleh kahwin? Boleh kahwin dengan dia. Ini nak supaya tuan-tuan jelas makna ajnabi. Mak mertua kita tak boleh kahwin. Sebaik saja akad nikah terhasil, maka automatik mak mertua tu diharamkan dengan sebab akad nikah. Disebabkan mak kita ni atau mak mertua menjadi golongan mahram disebabkan musaharah perkahwinan. Tapi andai kata mak mertua kita pun mati, ayah mertua kita pun kahwin lagi. Dia kahwin lagi. Maka apa hukum isteri pada ayah mertua kita? Dia orang asing. Maknanya kalau ayah mertua kita mati atau ayah mertua kita cerai, isteri dia yang bukan mak mertua kita boleh kahwin. Kerana dia ajnabi. Mak mertua betul tidak disebut ajnabi, dia panggil mahram secara musaharah, perkahwinan. Kita sebut ajnabi, saya sengaja menyebut contoh ini supaya kita faham. Ini sepupu abang angkat ke, kakak angkat dia angkat. Ini ajnabi orang asing. Walau kita kata ni ustaz, kakak angkat saya. Saya kecil, dia angkat saya. Ini kakak angkat saya kecil, dia bela saya. Apakah dia ini orang asing? Ya, dia disebut dalam istilah fiqh ajnabi. Orang boleh dikahwini. Mak angkat ajnabi. Orang yang boleh dikahwini. Saat dia bela saya, ini mak angkat saya. Bolehkah saya kahwin mak angkat? Boleh. Kerana Islam tidak ada pengharaman antara ibu angkat dengan anak angkat. Sebab itu Islam haramkan tabanni secara hukum, bukan tabanni secara bentuk atau syakal. Maksudnya begini. Nabi Muhammad SAW menjadikan Zaid bin Harisah sebagai anak angkat. Bila Rasulullah kahwin dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah menghadiahkan pada Rasulullah Zaid sebagai hadiah kahwin. Supaya kita tahu
Bukan suami je beri hadiah, isteri pun kena rajin beri hadiah. Ni dia tunggu suami. Mana abang dia hadiah? Dia tak bagi hadiah. Khadijah beri hadiah paling bermutu Zaid. Untuk temang Rasulullah. Untuk buat urusan Nabi SAW. Maka Rasulullah bila dia dapat Zaid, Rasulullah tak jadikan ia hamba. Rasulullah merdekakan dia dan jadikan dia anak angkat. Dia tabani secara syakal bentuk ada. Tapi hukum tak boleh. Hukum maksudnya, dia tidak menjadikan orang tu betul-betul ayah dia. Maka Zaid bin Harithah berkahwin dengan Zainab bintu Jahash. Allah Ta'ala. Kemudian Allah perintahkan Rasulullah SAW berkahwin dengan isteri kepada anak angkat dia. Untuk menunjukkan angkat tidak memberi apa-apa kesan secara hukum. Bagaimana anak angkat tidak boleh mewarisi harta pusaka. Supaya kita tahu anak angkat itu namanya ajnabi. Ajnabi maknanya orang asing. Boleh kahwin? Boleh. Perlu dijaga aurat dan sebagainya kalau tak nak kahwin. Baik, ini definisi ajnabi. Dan satu lagi kita panggil mahram. Mahram diharamkan kita kahwin. Sama ada mahram ini sebab nasab. Adik-beradik. Pak saudara, mak saudara, tok nenek. Nasab ini sama ada nasab bawah, kita panggil sebagai furu', iaitu anak kita, anak saudara kita, cucu saudara kita, cicit saudara kita panggil furu'. Atau usul, ayah kita, tok kita, moyang kita sampai ke atas. Atau hawashi. Hawashi ni adik-beradik pada mak kita, adik-beradik pada ayah kita, yang kita namakan pak saudara. Ini panggil hawashi. Ini namanya haram nasab. Yang kedua kita panggil haram musaharah. Haram disebabkan kita kahwin seperti mak mertua kita. Panggil musaharah. Yang ketiga mahram disebabkan murada'ah ataupun ar-rada'ah. Penyusuan. Dek kita menyusu, maka dia jadi mak susuan kita, bapak susuan kita, adik-beradik susuan kita, maka jadi mahram sebab penyusuan. Ini semua haram kita kahwin. Jadi aurat kita ada 3 jenis bentuk aurat. Ini bagaimana Islam bentuk malu. Pertama, aurat kita dengan diri kita. Baik, apakah dengan diri kita ada aurat? Boleh tak kita berjalan telanjang sorang-sorang dalam rumah? Masak telanjang, isi rumah telanjang. Seorang tak ada orang tengok. Apakah boleh? Sebab tidak ada orang lain. Kerana setengah mendefinisikan aurat bila ada orang depan. Bila ada je orang depan, maka baru dibicarakan aurat. Tapi setengah kata tidak. Aurat ini juga waktu kita bersendirian. Artinya kalau dalam situasi tak patut kita telanjang, maka jangan telanjang. Itu lebih baik. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Wallahu haqqu an yustahya min. Kamu patut rasa malu dengan Allah. Adapun dalam situasi kita kena telanjang, berak, kencing. Itu dalam situasi telanjang. Qada hajat. Dan situasi tersebut. Ya, maka harus kita bertelanjang. Namun, ketika ulama bahaskan waktu, apakah boleh hal yajuzu al-ghuslu uryanan, apakah harus mandi telanjang? Apakah harus mandi telanjang ataupun apa hukum mandi telanjang? Jumhur ulama menyatakan harus mandi telanjang, tetapi sunat menutup aurat. Sunat memakai sesuatu. Tutup aurat mughallazah. Aurat besar. Kisah Nabi Allah Ayub mandi telanjang. Kisah Nabi Allah Musa AS mandi telanjang. Yang disebut hadis-hadis yang sahih. Menunjukkan keharusan. Boleh. Tetapi lebih baik kalau seorang itu menutup dirinya, itu lebih baik. Tapi kalau dia nak telanjang, boleh tak? Boleh. Hatta kalau dia tidur, apa hukum tidur telanjang? Apakah haram? Jawapannya tidak haram. Namun sebaiknya tidak. Demi untuk menjaga aurat bila bersendirian. Kadang kita tidur telanjang, kadang-kadang terlupa tidur telanjang, bangun, jalan, orang tamu dah. Dah terbiasa macam tu. Anak-anak tengok ke misalnya, anak-anak masuk bilik tidur kita. Dia biasa tidur telanjang, tengok mak lambat bangun, dia pun tarik selimut, habis kita. Bapak-bapak sekali, contohlah. Jadi bila dia menutup dirinya, dia terselamat daripada benda tu. Maka sebab itu kata para ulama,
Tidur dalam keadaan berpakaian jauh lebih baik daripada tidur telanjang. Walaupun adanya, taklah kita kata haram. Sebab dia bersendirian. Namun tetap dikatakan menutup lebih baik. Berdasarkan hadis, Wallahu haqqu ayustahya minhu. Allah lebih patut kamu rasa malu. Kerana orang yang buat macam tu, dia bentuk malu dia. Ini Uthman bin Affan tidak pernah membuka auratnya walaupun dia bersendirian. Dan bila mana Uthman bin Affan pergi qada hajat, dia hanya buka kawasan yang perlu. Dia tak buka semuanya. Dia tak macam setengah orang nak masuk bilik air dah tak ada apa dah, kosong. Uthman bin Affan tidak begitu. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata dia antara tempat yang aku malu ketika aku qada hajat, sehingga aku tutup muka aku kerana malu. Walau bersendirian. Kan kita dah sebut, makin dekat orang tu dengan Allah, malunya makin tinggi. Sehingga dia tidak menzahirkan, walaupun bukan disebut aurat, dia tetap tidak menzahirkan. Bagaimana kita kisahkan Imam Syafi'i, berlengan dia pun tak tunjuk orang. Dia tak pernah tunjuk pakai lengan pendek ke macam setengah orang. Tetap dia pakai baju yang labu. Atau Imam Syafi'i kadang-kadang menyembunyikan tengkuknya daripada dilihat. Nak tengok muka je boleh. Tapak tangan je dia. Lebih daripada pergelangan tangan dia tak benar kau tengok. Dia menjaga maruah diri dia. Maka ini tentang waktu kita bersendirian. Baik, waktu kita dengan orang. Orang yang kita duduk depan. Wa imma dia ini ajnabi atau mahram. Kalau dia ajnabi. Kalau kita lelaki, maka wajib menutup aurat. Melainkan pusat hingga ke lutut. Sehingga ataupun melainkan aurat kita itu selain daripada pusat hingga ke lutut. Ini pusat lutut kena tutup. Antara pusat hingga ke lutut. Yang lain tidak disebut aurat. Bila kita lelaki. Kalau perempuan, bila mana dia bersama dengan mahramnya juga begitu. Pusat hingga ke lutut. Mahram dia, ayah dia buat. Namun maruah dia ialah sebagaimana dia pakaiannya bila bersama dengan orang lain. Lebih ringan sikit. Ini kalau kakak dengan adik-beradik lelaki. Auratnya sama, pusat hingga ke lutut. Tapi tak mungkin dia akan buat macam tu. Yang lebih itu namanya maruah dia. Kerana tempat itu mungkin mengundang fitnah. Maka ditutup. Namun ia bukan aurat secara hukum. Namun ditutup dibimbangi fitnah yang lain. Seperti syahwat dan sebagainya. Dan kita sama adik-beradik lelaki perempuan. Pusat hingga ke lutut dengan sepakat ulama. Dan mahram-mahram kita yang lain. Namun bagi perempuan. Walaupun dia sebut pusat lutut. Tapi dia jaga lebih pada itu. Sebagai satu bentuk apa? Maruah. Bila ulama bahaskan tentang aurat. Mereka bukan sekadar bahaskan aurat secara hukum minimum. Mereka juga bercakap tentang maruah. Macam kita, tuan-tuan, aurat pusat ke lutut. Ya? Boleh tak tuan-tuan pergi JB buat macam tu je? Pusat ke lutut. Kerjanya imam. Bila ke? Kita kata, ini hukum fiqah, pusat lutut. Betul, tapi macam otak tu kat kepala lutut. Maruah mana maruah? Secara hukum memang kita akan kata macam tu. Tapi saya tak rasa orang-orang mulia dia sanggup berpakaian atas kata minimum menutup aurat pusat lutut. Untuk dia bergerak bebas dilihat oleh orang lain. Dan dia juga akan menjaga reputasi dia. Atau kita sebut sebagai maruah. Muru'ah dalam bahasa Arab. Muru'ah. Muru'ah ialah berdasarkan kepada pandangan masyarakat. Kan dalam kaedah Islam al-adatul muhakkamah. Kebiasaan orang ramai menjadi hukum. Kebiasaan orang ramai, kalau tengok kita berpakaian macam tu, dia pun nampak aib. Tapi kalau kita duduk dalam suasana mungkin, contohlah masyarakat nelayan, dah biasa macam gitu. Dia bukan keaiban. Masyarakat asli, orang asli. Orang asli, memang situasi mereka macam tu. Misalnya, kita setakat pusat lutut tak ada masalah. Orang asli. Muru'ah atau maruah dia begitu. Kerana ia mengikut uruf setempat. Dalam uruf kita manusia semuanya. Atau menutup badan pun menjadi suatu maruah. Dan kita kena jaga maruah. Dan aurat kita yang ketiga ialah aurat kita dengan ajnabi. Yang kita boleh kahwin dengan dia. Bagi perempuan, selain muka, bagi perempuan yang boleh dizahirkan ialah muka dan tapak tangan saja. Dengan mana-mana ajnabi. Adapun tentang menutup wajah seluruhnya, maka itu adalah keharusan untuk dia melakukannya. Allah ma'ilah melainkan bila dia merasakan kecantikannya boleh membawa fitnah. Kalau dia bukan kata tak cantik, biasa je.
maka tidaklah wajahnya menjadi aurat. Biasa. Tapi kalau nak tutup, itu dia pilihan dia. Kita tak boleh nak ataupun nak tegur dia atau sebagainya. Dia pilih untuk dia rasa lebih selesa. Tapi kalau dia seorang perempuan yang amat cantik dan boleh mengundang fitnah, sebagian ulama mewajibkan menutup wajah. Sebagian kata kekal. Tidak. Kerana dikiaskan dengan hukum umrah dan haji. Di mana wanita bila pergi umrah dan haji, dia mesti menanggalkan purdahnya. Tidak, dia kena bayar dam. Dia kena bayar dam. Allahumma illa dalam situasi COVID yang sekian, dia pun pakai tutup muka, mask, maka tak dikenakan dam. Dan suasana tidak ada wabak, kalau dia tak memakainya juga, maka dia kena dam. Berbeza dengan lelaki. Lelaki kalau pakai mask, ada COVID ke tak ada COVID, dia pakai mask, dia tak kena dam. Lelaki bukanlah benda itu diharamkan waktu dia berihram. Yang diharamkan tutup kepala. Dia tutup muka tak apa. Lelaki kalau lagi umrah, haji, dia pun nak tutup muka. Apakah dia kena dam? Tak kena. Orang perempuan kalau dia tutup muka dengan mask atau sebagainya, maka dia kena dam. Melainkan bila wabak sudah meluas. Kalau wabak tak meluas, cuma kebimbangan, takut. Bila dia pakai, dia kena dam. Walaupun harus kerana bimbang, saya batuk, takut berjangkit. Saya ni mudah berjangkit penyakit dengan orang. Saya nak pakai. Ya, dia kena bayar dam. Kerana menutup muka. Walaupun ada keharusan. Kerana masalah kesihatan dia. Ini kitaran beberapa hukum tentang wanita memakai purdah. Kalau wanita memakai purdah kerana kecantikannya boleh menimbulkan fitnah, maka dia wajib memakai. Kalau tidak, maka terpulang pada dia. Dan terpulang pada suami dia. Kalau suami dia menyuruh dia awak pakai purdah, maka isterinya kena ikut. Kerana itu masuk dalam hadis Nabi SAW. Yang Nabi kata, Iza amaraha ata'athu. Antara tanda wanita solihah, bila suami dia suruh, dia dengar. Dia saya nak suruh tutup muka. Okay. Dia mesti menutup muka kerana perintah suami dia. Kerana suami ingin menjaga maruah dia. Dan sebagainya. Okay, ini hukumnya. Jadi, kalau wanita, di sisi ajnabi, selain muka dan tapak tangan adalah aurat. Kalau lelaki pula, di hadapan ajnabiyah, perempuan-perempuan yang dia boleh kahwin, kekal auratnya pusat lutut juga. Cuma yang selebihnya adalah maruahnya. Aurat wanita di hadapan orang kafir. Kafir perempuan dan kafir lelaki. Adapun untuk kafir lelaki, maka sama sebagaimana auratnya dengan orang Islam. Lelaki. Adapun kafir perempuan, maka bagaimana aurat wanita dengan wanita kafir perempuan. Dia wanita kafir perempuan. Tengah menyatakan tetap selain daripada hanya boleh dilihatkan muka dan tapak tangan saja. Melainkan kerana masalah kerja yang perlu dia sing-sing lengang sampai ke sikunya. Atau dia terpaksa membuka tudungnya tanpa menampakkan rambutnya. Sekadar lehernya. Rambut tutup leher. Ini kita kata pakai setah kepala. Tengah meletakkan begitu. Tengah menyatakan bahawa aurat perempuan muslimah dengan wanita kafir sebagaimana aurat sesama perempuan. Itu pusat hingga ke lutut. Namun pendapat yang lebih aslam ialah wanita ini tidak menzahirkan selain pada muka dan tapak tangannya kerana orang kafir tidak amanah. Mungkin dia akan cerita pada suami dia. Oh, muslimat tu dia gini. Dia akan cerita. Dan satu benda yang kita kena tahu. Haram kita minta isteri kita jadi SB. Untuk menceritakan bagaimana rupa bentuk seorang wanita. Kan dia sama-sama perempuan bergaul, dia mungkin kan sekadar buka koda, dia buka tudung. Ya, sama-sama perempuan, dia tunjuk rambut. Kita mau tanya, ni yang tu rambut dia macam ni, kerinting ke lurus? Kita pun ceritalah, ni bini kita bang, dia baru rebonding rambut dia, straight rambut dia. Dia sekian-sekian. Tak boleh mensifatkannya sehingga suaminya membayangkan wanita tersebut. Allahumma illa kalau dia suruh isterinya untuk cari madunya, itu boleh. Kalau nak guna tujuan tu boleh lah. Tapi jangan muluk je. Muluk je macam, saya memang tujuan nak cari, padahal penakut. Maka ini tak boleh. Tak boleh main-main. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasulullah hantar seorang perempuan untuk menilai seorang perempuan
Untuk apakah dia perlu jadi isteri, boleh jadi isteri atau tidak. Itu apa untuk nilai adakah dia punya bau badannya. Cik, ada bau tak? Untuk cerita. Oh ni ada bau tengik sikit, tak boleh. Sebab benda tu tak boleh lelaki pergi hidu. Kita nak ambil seorang tu jadi isteri, kita pun pergi hidu dia. Kita ni anjing ke orang? Main hidu-hidu orang ni. Lelaki biasa dipinang perempuan tengok muka dan sebagainya. Kalau lelaki tu nak lebih privacy atau nak lebih benda yang agak mendalam, dia nak tahu. Maka dia hantar seorang perempuan, kakak dia ke. Kak kita tengok perempuan ni, badan bau okey. Dia punya bau badan okey tak? Kalau dia kata, oh, badan dia tak okey, nanti masalah boleh kahwin. Atau sebab saya tak suka perempuan rambut kerinting. Katakan dia cakap, bukan saya, dia cakap. Dan lelaki tu. Saya tak suka perempuan rambut sekian. Saya tak suka perempuan rambut pendek. Dia pun hantar seorang perempuan untuk melihat. Dia tak boleh tengok, dia muka tapak tangan dia. Maka perempuan ni pun tengok wakil dia. Atau perempuan ni manjin rambut panjang. Sampai ke lantai. Rambut dia. Atau rambut dia sampai sekian-sekian. Oh, dia pun boleh. Maka itu dibenarkan. Kenapa maslahat perkahwinan? Bukan kerana saja-saja. Ada pun seorang wanita, di balik rumah cerita ke suami dia tentang seorang perempuan tu, badannya macam gini-gini, hukumnya ada diharamkan. Sehingga suami ni bayang. Maka ingat, setiap wanita dia kena amanah jaga aurat kawan-kawan dia. Kalau dia bergambar, jangan tunjuk ke suami dia kalau gambar tadi buka aurat. Kan kadang-kadang sama-sama geng. Sama-sama duduk kat dapur basuh pinggang, ambil gambar, selfie. Pakai telefon kita terlepas ke suami kita. Suami kita pula tengok. Kawan ni jaga aurat lama, tiba-tiba terdedah sebab kita tak amanah. Sebab itu hati-hati kalau kita bergambar kawan-kawan kita. Tetap kekal jaga aurat. Takut perempuan ni cuai dalam menjaga maruah kita, akhirnya terlepas di tangan suami dia. Yang mungkin kerana lemah iman mengambil kesempatan melihat wanita ini dengan cara tidak menutup aurat yang tak disengajakan. Walhasilnya ialah kita nak sebut. Islam letak asas tutup aurat sebagai satu cara membina sifat malu. Yang kedua, Islam mengajar sifat menghormati orang tua, menghormati orang berjasa, menghormati orang tertentu, mak ayah dan sebagainya. Salah satu bentuk untuk mengajar malu. Akhirnya bila kita tak hormat orang tua, kita pun akan rasa malu. Kenapa tak hormat dia? Malu sikit. Hormat dia. Dia orang tua. Hormat sikit dia bos awak. Hormat sikit dia tu pak saudara awak. Hormat sikit dia tu orang yang dulu tolong awak. Maka ajar dia hormat. Islam ajar kita hormat. Laisa minna man lam yuwakkir kabirana walam yarham saghirana. Bukan di kalangan kami orang tak hormat orang tua di kalangan kami. Dan tidak memuliakan kanak-kanak. Dan yang ketiga, Islam ajar kita ni sifat malu dengan cara dosa pahala. Dia sebut ini dosa, ini dosa. Kenapa sebut dosa? Kita ajar malu. Akhirnya kita tahu jangan buat benda ni berdosa. Malu kita buat bila kita tahu ia berdosa. Jangan buat benda ni Allah murka. Maka malu kita melakukannya. Dan yang keempat, dengan melazimi orang tu dalam buat taat pada Allah. Suruh dia sembahyang, suruh dia puasa. Lama-lama bila seorang tu tinggal solat yang biasa dia solat, dia akan malu pada diri. Dia tinggal baca Quran yang dia biasa baca Quran, dia akan malu pada diri. Dia tinggal menuntut ilmu yang biasa dia buat menuntut ilmu, dia akan malu. Orang tu lama tak pergi kuliah. Sementara cuti sekolah 2 minggu tak apa patah hidung. Sebab dia dah biasa kuliah, dia pun malu. Apa sah anak-anak nak berjalan, tu ajak jalan tu. Masa tak cuti, tak boleh jalan. Tapi dia malu nak cakap benda tu. Artinya kerana dia biasa buat. Seorang bila dia biasa buat ketaatan, tiba-tiba dia tak buat, lalu orang pun tegur dia, dia akan rasa malu. Bila kita malu meninggalkan satu ketaatan, berarti kita sudah biasa dengan ketaatan itu. Kalau kita tak rasa apa, berarti kita tak biasa dengan ketaatan itu. Orang kata, lama awak saya tengok tak baca Quran. Dia pun rasa malu. Kita dah biasa pakai jubah, contohlah. Tiba-tiba, lama awak tak pakai jubah. Kita tiba rasa malu. Lama tak pakai serban, contoh. Lama tak pakai kopiah. Kalau saya ni biasa pakai kopiah. Saya dia kecil pakai kopiah. Kalau buka kopiah ni rasa malu tu. Padahal orang lain biasa je buka kopiah. Sebab dia tak biasa pakai kopiah. Tanya orang-orang biasa pakai kopiah. Suruh ditanggalkan kopiah. Bagi RM100 pun dia tanggalkan. Lebih pada itu pun tak tanggal. Kenapa? Bila benda itu biasa, kita malu untuk buat. Untuk kita tinggalkan. Daripada sekolah rendah pakai kopiah. Main bola pakai kopiah.
Panjat pokok pakai kopiah. Berenang pun pakai kopiah. Masuk gym pakai kopiah. Gimana pun, pergi cokik pun pakai kopiah. Maksudnya dah terbiasa. Bila buka malu. Walaupun tempat-tempat tu kita katakan biasa orang tak nak pakai kopiah lah, malu. Tapi oleh kerana dia biasa pakai kopiah, dia tak mungkin tanggal. Melainkan dia akan rasa malu. Malu tu bukan kerana orang kata ke dia, kenapa lama tak pakai kopiah. Malu dalam diri dia. Sebab manusia ni, dia malu pada 3 perkara. Kata ulama. Pertama, dia akan malu pada masyarakat. Bashar. Yang kedua, dia akan malu pada dirinya. Min nafsi. Yang ketiga, dia akan malu pada Tuhan. Malu pada Tuhan berdasarkan ilmu makrifat. Seorang kalau tak ada ilmu makrifat, dia tak akan malu pada Allah selamanya. Malu pada dirinya bila dia melihat orang ramai merendah-rendahkannya. Maka dia akan malu pada dirinya. Atau dia meninggalkan kebiasaannya, maka dia akan malu pada dirinya. Malu pada orang, maklum. Benda yang maklum. Kita kalau depan-depan orang, malulah kita nak buat benda yang orang lain tak buat. Orang lain semua cakap slow-slow dekat restoran, kita seorang cakap kuat. Orang kata, malu lah awak ni cakap kuat-kuat. Misalnya, kerana kita mula buat lain daripada orang buat. Orang lain dengar kuliah dia elok, kita boleh tidur seorang-seorang. Malu orang. Bangun. Malu orang. Sebab kita mula buat lain daripada orang buat. Orang lain semua duduk, kita seorang berdiri. Malu. Orang lain semua makan, misal katanya sedulang 4 orang, kita sedulang seorang. Awak ni sedulang seorang. Tengok orang lain. Kita kan didik anak kita, cuba tengok orang lain. Cuba tengok orang lain. Kalau isteri dididik suami dia, abang, cuba mak tengok suami orang lain. Suami pula didik isteri, awak cuba tengok bini orang lain tu. Tak macam awak. Tujuannya untuk datangkan rasa malu. Sebab manusia ni, dia ada kecenderungan untuk biar perbuatan sama dengan orang lain. Bila lain, maka orang akan kata, malulah sikit. Tak ada orang buat macam awak tu. Tak ada orang buat macam awak. Orang lain semua buat macam ni, tiba-tiba awak. Orang lain semua jalan ke depan, awak seorang jalan ikut belakang. Lek awak ni. Orang lain semua buat macam ni, awak buat macam tu. Ini 3 benda yang orang akan malu. Walaupun ada setengah ulama kata ada satu lagi, malu pada malaikat. Ini ada 4 benda yang biasa manusia malu. Berdasarkan iman dia. Malu pada Allah, mesti berdasarkan ilmu. Orang tak ada ilmu, dia tak akan malu dengan Allah. Malu kepada dirinya. Sebab setiap orang nak dirinya dimuliakan, dipuji. Maka dia akan malu pada dirinya kalau dia tak mencapai tahap itu. Yang ketiga, malu pada manusia umumnya. Bila dia melakukan suatu berlainan dengan apa yang orang lakukan. Yang keempat, malu pada malaikat. Tapi ini juga berdasarkan ilmu. Untuk mengetahui kewujudan malaikat, pencatat kiri dan kanan. Yang menulis setiap perbuatannya. Yang sentiasa hadir dalam kehidupan dia. Sebagaimana syaitan hadir dalam kehidupan dia. Maka ini asas bagi orang-orang yang saya katakan malu. Makin dia dekat dengan Allah, makin malunya tinggi. Sehingga dia mungkin sampai tidak berani mengangkat kepalanya ke langit. Disebut dalam satu kisah. Nabi Adam AS. Ketika mana turun ke dunia, Allah turunkan Nabi Adam ke dunia. Lalu Nabi Adam AS tidak pernah mengangkat wajahnya ke langit. Dek malunya pada Allah. Kerana kesalahan yang dia buat. Dan dia sentiasa menangis. Beratus tahun lamanya dia menangis bila ingatkan kesilapan dia. Sehingga dia tidak berani angkat kepalanya. Dia berdoa pada Allah supaya Allah menerima taubat. Sehingga Allah ajar kepada Adam AS kalimah taubat. Fatalaqa Adam min Rabbihi kalimat fataba alaih. Lalu Allah mengajar Adam kalimah doa. Lalu Adam pun bertaubat kepada Allah dengan kalimah itu. Itu kalimah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Adam dan Hawa berkata, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka jadilah kami orang-orang yang rugi. Walaupun Adam AS memohon ampun pada Allah, maka dia tetap tidak berani mengangkat wajahnya ke langit. Dia kada malu. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Ketika mana di padang Arafah, dia hanya terdiam membisu, kada malu. Ingat dia zaman dulu perompak penyamun. Fudail bin Iyad dulu perompak penyamun, duk menyamun ramai orang. Duk makan harta haram banyak. Tiba Allah beri dia taubat.
Maka dia pun pergi tunaikan haji. Di padang Arafah ketika lautan manusia sibuk dengan doa macam-macam, Hudayr bin Iyad hanya diamkan diri. Kerana mengenangkan dosanya dia malu. Lalu dia berkata, wa sawatah wa in afautah. Aduhai malunya aku, walaupun engkau ampun dosaku, ya Allah aku malu. Kata bila kita contohlah kita buat kesalahan pada orang-orang baik. Dia orang baik, orang kita hormat, kita pun buat salah. Dan dia maafkan kita. Walaupun dimaafkan kita, kita tetap malu bila jumpa dia. Mengenangkan salah kita buat, tak patut kita buat. Dia dah maaf, kita tak apa, saya dah maafkan awak, saya dah tak ingat apa-apa. Tak ada masalah. Tapi kita sebagai manusia, yang fitrah malu ni ada, tetap akan rasa malu. Sama juga orang bila kenal Allah. Walaupun dia tahu Allah Maha Pengampun, dia tetap malu dengan dosa silam dia. Teringat dulu, zaman muda tak sembahyang. Teringat dulu zaman muda, duk buat perkara maksiat, judi, menarak. Kalau hari ni dah jadi baik, dah jadi warak. Tapi bila teringat balik malu. Apalah aku buat benda tu? Kenapalah aku dari dulu tak belajar, tak tinggalkan benda haram? Kita teringat dulu derhaka ke mak. Walaupun hari ni kita dah jadi anak taat sungguh-sungguh. Atau bila mak kita mati, kita lawan bersungguh doa. Namun bila teringat balik momen detik kita tak dengar cakap mak kita, kita malu. Malu. Zaman kita lawan mak kita. Zaman tak ada agama. Hari ni ada agama, kita malu. Kadang-kadang kita teringat zaman kita jahat. Pantang gaduh orang, bakar kita orang. Pantang gaduh dengan orang, bakar buk orang. Zaman-zaman jahat gangster. Pantang gaduh dengan orang, ada benda lah kita rosakkan. Hari ni kita dah taubat. Jadi orang baik. Tapi setiap kali kita ingat benda tu, kita malu. Kenapa kita sampai tegar buat benda-benda macam gitu? Kenapa dulu kita tak belajar untuk menghalang diri kita daripada mendatangi perkara-perkara yang mungkar? Maka ini orang-orang yang benar-benar ada keinsafan. Sebab itu antara tanda orang taubat. Malunya tak hilang dengan kesilapan silap. Sebab tu dia malu simpan gambar lama-lama. Sebab kalau kita ni dah nama taubat, gambar lama simpan lagi. Gambar zaman-zaman kita rok kapak tu. Zaman-zaman kita free hair. Kalau perempuannya. Zaman-zaman kita, ya teruk lah jenis. Pakai jenis hippies punya orang. Anti-hippies pakai. 80s-nya. Kita pun dah taubat. Tapi kita masih menyimpan gambar tadi. Tanpa rasa malu, berarti tidak benar taubat kita. Kerana orang kalau benar taubat, dia malu tengok benda-benda silam macam tu. Tuan-tuan nak tengok balik ke gambar-gambar zaman. Kita tak pernah peduli halal haram dalam pergaulan. Kita tak pernah peduli halal haram dalam makan, minum. Kita tengok balik, kita malu, kita akan buang gambar ni. Sebab itu saya berpandangan bahawa kalau orang tu, dia bertaubat dalam masa silam dia. Dia simpan balik gambar dia. Tanpa dia rasa malu melihatnya kembali, dia pasti akan buat kembali apa yang dia buat. Dia pasti dia akan buat balik. Kerana yang akan mencegah kita balik ke zaman lama kita ialah malu. Saya dah tak nak dah zaman muda saya. Teruk, begitu, begini. Tengok gambar pun tak nak. Contoh kalau, kita ambil contoh lah. Orang yang kahwin tu, kahwin tiba bergaduh dengan suami dia dan bercerai. Dia nak simpan tak gambar bekas suami dia yang digerang tu? Tak ada, potong dua dah dia. Gambar tinggal satu. Gunting-gunting. Kita jumpa seorang hamba Allah. Dia cerai, bergaduh. Cerai. Dia tunjuklah album. Album dia semua gambar seorang dia je. Dia potong-potong semua. Dia punya marah dia. Tak nak tengok dah. Nak tengok ni bekas bini, potong. Semua gambar dia seorang. Kenapa? Marah dia. Takkanlah kita, maksiat kita buat. Masih kita menyimpan gambar-gambar maksiat lama. Gambar-gambar lama. Kalau benar taubat, malu itu tak akan berpisah daripada diri kita. Saya teringat sampai bila. Dulu ada orang misal katanya kerjanya, dia pecah tabur masjid. Ambil duit. Tapi dia dah taubat. Tapi setiap kali dia tengok tabur masjid, dia rasa sedih. Kenapalah aku pecahkan? Yang akan masuk duit balik. Padahal dia ambil RM50 je. Dah tabur masjid, ambil RM50. Buat tambah balik kampung. Tapi salah tu tak salah. Tapi bila teringat balik, setiap kali tengok tabung datang sedih dia. Untuk dia letak balik duit. Letak balik. Kerana benar taubat dia. Kerana orang bila benar taubat, malu tak akan hilang. Pada maksiat silam dia.
Walau dia sudah bertaubat dan dah meninggalkan puluhan tahun. Tapi setiap kali dia tengok, dia akan menyesal. Atau setiap kali kita pergi kubur mak kita, kalau mak kita dah mati, kita akan menyesal dulu waktu hidup kita tak sungguh-sungguh. Walaupun kita dah cuba sungguh-sungguh, tapi bila duduk mengaji ilmu, rupanya kita tak taat sungguh-sungguh. Banyak lawan pada taat. Rupa-rupanya baru kita tahu, angkat suara pun dah derhaka. Jangan kata kita lawan dia, angkat suara. Dah derhaka. Dia tahu kita ilmu tadi, tengok kubur mak, ingat balik mak, sedih kita, menangis. Kenapa malu? Dulu kenapa saya tak taat mak saya sepatut saya taat? Kenapa tak ada orang beritahu ilmu ni pada saya awal lagi? Angkat suara pada mak tak boleh, angkat suara pada ayah. Duk buat, pun tak boleh. Tak perasan bila mak suruh man, misalnya. Ataupun, Abu, buang sampah. Malah. Itu malah. Itu ayat derhaka. Bila mengaji baru tahu, ya Allah, teruknya, banyaknya derhaka tiap-tiap hari. Tangan buang sampah, tapi mulut tu cebih. Mulut tu muncung. Tetap derhaka. Sebab kalau seorang mengekspresikan wajah, tak suka pada mak dia, walau dia buat, tetap dalam kategori derhaka. Dan saya kata, mak kata, buang sampah. Buang tapi muka ketak. Muka ketak dengan muncung panjang. Oh, buang sampah. Anak taat kan ni? Taat satu sudut, tapi derhaka sudut yang lain. Kerana wajib seorang anak menzahirkan wajah suka. Wajah gembira. Bila disuruh oleh mak dia. Dia tak boleh tunjuk wajah berkerut. Ni petang ni bawa mak jalan bandar-bandar. Si pusing. Itu pun muka tegak. Boleh lah. Muka ni ketat. Ini derhaka. Kena tunjuk seronok. Kenapa mak tak beritahu saya boleh buat tiap-tiap hari, mak? Tiap-tiap hari. Dia tunjuk excited. Mak kata buang sampah. Seronoknya mak. Buang sampah ni pengalaman berharga. Untuk saya. Ada lagi sampah nak buang, mak? Nak buang belaka kalau boleh. Kita seronok, excited. Bila mak suruh, ayah suruh, tunjuk rasa seronok. Itu anak taat. Tapi selama ni kalau kita fikir balik, kita tunjuk tak rasa seronok bila mak ayah kita suruh? Tunjuk tak rasa seronok? Berarti di situ kita nampak silap kita. Atas sebab itu kita taubat, kita menyesal. Dan kita malu. Lepas tu kalau orang kata awak ni anak taat, saya tak berani kata saya anak taat. Sebab saya tahu diri saya siapa. Orang dah tengok kita baik, jaga mak kita, beri duit mak kita, bawa jalan mak. Tapi kita bila makin belajar, kita makin nampak cuai kita kat mana. Itu mula lagi kita dengan Tuhan. Tengok orang yang paling mulia atas dunia ini mak ayah kita. Itu cerita Tuhan lagi banyak cuai kita. Dengan nikmat Allah yang melimpah ruah. Ini asas kepada malu yang kita nak bicarakan. Sebab itu disebut. Pengarang kita memulakan dengan firman Allah Ta'ala. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah kamu tahu Allah tengok? Satu hari ada seorang lelaki datang jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, apa hukum nyanyian? Ma hukmul aghani? Apa hukum nyanyian? Lalu kata Imam Ahmad, lagu apa? Nyanyi-nyanyi lagu apa? Sebab bila kita nak sebut hukum nyanyian, kena dengar dulu lagu tu. Tak tahu seni kata dia. Kalau seni kata ni memuja perempuan, apatah lagi memuja bini orang, itu diharamkan. Lalu lelaki ni pun nyanyi depan Imam Ahmad. Dia kata, dalam bahasa nyanyian bahasa Arab, Iza ma qala li rabbi amastahyaita ta'asini wa tukfi zamba an khalqi bil isyani ta'tini. Maksudnya dalam bahasa Melayu, bila Tuhanku berkata kepadaku, tidakkah engkau malu buat maksiat kepadaku? Engkau menyembunyikan dosa daripada makhlukku, tetapi denganku engkau menzahirkan dosamu. Imam Ahmad dengar, dia tak sebut hukum, tapi dia ulang lagu tu. Dan dia menangis, dia tu masuk bilik dia tutup, tak keluar. Sambil mengulang lagu tu. Itu lagu yang berkata, bagaimana kalau Tuhan kata pada kita? Kalau Tuhan kata pada kita, kenapa kamu tak malu waktu kamu buat dosa? Kamu duk sembunyi dosa daripada hamba-hambaku, tetapi depan-depan aku kamu buat dosa. Kita tuan-tuan, ada orang tak berani buat dosa. Nampak orang ada. Tapi bila bersendiang, kita dengan berani buat dosa. Apakah kita melihat manusia lebih tinggi daripada pandangan Allah? Dengan ayat, dengan perkataan, dengan lagu ini, Imam Ahmad menginsafi rasa. Dia ulang-ulang, yuraddiduha. Dia ulang kalimah lagu ini sambil menangis. Tidakkah bila Tuhanmu berkata kepadamu,
Apakah engkau tidak malu melakukan maksiat kepadaku? Sedangkan engkau sembunyi dosamu, berusaha sembunyi dosamu daripada makhlukku. Tapi dengan aku, engkau menzahirkannya. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian depan orang, kita tunjuklah pemurah. Tapi waktu bersendirian, waktu depan Tuhan, kenapa tak tunjuk pemurah dengan rezeki Allah beri pada kita? Hanya nak dapat sekelumit pujian orang pada kita, yang tak beri apa-apa pun kat kita. Ini Tuhan kita yang beri segala-galanya pada kita. Maka kenapa kita bersendirian jadi kedekut? Depan orang nampak pemurah. Kenapa bila depan orang tunjuk ibadat cantik, comel, waktu bersendirian kita ibadat macam katun? Apakah kita tidak malu pada pandangan Allah? Atau kita menganggap pandangan Allah itu lebih kecil daripada pandangan hamba manusia-manusia lain? Patutnya bila kita bersendirian, lagilah kita tunjukkan keikhlasan kita dalam taat, keikhlasan kita dalam ibadat. Lagilah kita tunjuk sifat pemurah. Sebab itu di antara sifat yang disebut sebagai muraqabatullah, bila mana ibadatnya bersendirian lebih baik daripada ibadatnya ketika bersama orang lain. Sedekah sembunyinya lebih banyak daripada sedekah terangnya. Kenapa? Kerana dia malu pada Allah dan dia sentiasa memerhatikan Allah dalam hidupnya. Tetapi kita kalau seorang diri, apakah sembahyang kita lebih lama daripada kita sembahyang depan orang? Nabi SAW waktu bersendirian, solatnya jangan dikira panjang. Kata Aisyah, jangan ditanya tentang rokoknya, sujudnya, dek panjang. Ini rakaat pertama Rasulullah solat seorang diri. Baca surah Al-Baqarah. Lepas tu baca surah An-Nisa. Baca surah Ali Imran. Dibaca. Ya, kalau kita tengok Al-Baqarah, lepas tu Ali Imran baru An-Nisa. Dia serta tertib. Kadang-kadang Rasulullah tak baca ikut tertib. Rasulullah baca Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Kita bayangkan kalau tuan-tuan baca tanpa semayang, tuan-tuan baca dalam keadaan luar solat. Lama mana baca Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa? Sampai kita katakan juzuk yang kelima. Tuan-tuan baca tu juzuk 5. Lama mana tuan-tuan baca? 5 jam. Kalau satu juzuk sejam. Katakan tuan-tuan baca sejuzuk 30 minit. 2 jam setengah. Katakan. Kalau tuan-tuan baca satu juzuk tu 30 minit. 5 juzuk. Artinya 2 jam setengah kita baca. Itu Rasulullah berdiri. Ini bila Rasulullah bersendirian. Tetapi bila Rasulullah sembahyang depan ramai orang, Nabi ringankan. Bahkan Nabi pun pesan pada kita, idza ya'umu ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, solatnya jangan panjang. Ringan-ringankan. Kerana di belakang tu ada orang tua. Di belakang tu ada orang ada hajat. Dan di belakang itu adanya orang-orang yang mungkin sakit. Di belakang itu mungkin budak-budak, kanak-kanak. Tunjukkan kanak-kanak pun solat di masjid Nabi SAW. Sehingga Nabi kata, mungkin di kalangan mereka itu ada kanak-kanak yang kanak-kanak tak mampu diri lama. Dia diri lama nak main lah dia budak-budak. Maka dibaca secara sederhana. Tapi bila bersendirian, hanya Allah yang mengetahui panjangnya. Pernah seorang sahabat cuba ikut Rasulullah tanpa Nabi tahu. Kalau yang mulai di rumah dia pun ikut belakang pintu. Dengar bacaan Nabi SAW. Dan kata sahabat ini, waktu Rasul baca sekian, aku menyangka cara Rasul landing tu, oh macam nak rokok, tiba tak rokok lagi. Baca lagi. Dan kita kadang-kadang imam ni, kita dengar alunan suara, ni macam dah nak habis ni, nak bunyi Allah Akbar. Oh pun panjang lagi. Oh pun panjang lagi. Lalu kata sahabat ini, hampirlah aku rasa nak batalkan solat aku. Kerana panjang, tapi bersabar. Sebab bila kita dah ikut imam, kita tak boleh mufarakah sebab imam baca panjang. Tak boleh mufarakah. Melainkan kalau sekiranya benda tu darurat sangat, kita sakit perut ke, atau kita memang ada urusan. Bila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah tugaskan dia menjadi imam di suatu tempat. Maka Abdullah bin Mas'ud pun jadilah imam, dan dia ni suka baca panjang. Bila baca panjang, ada seorang jemaah mufarakah. Lalu mengadu pada Nabi SAW tentang Abdullah bin Mas'ud baca panjang. Sehingga menyusahkan kami. Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Mas'ud dan berkata, Ya ibn Mas'ud, afattanun anta? Apakah kamu nak bawa fitnah pada masyarakat? Kalau kamu jadi imam, pendekkan solat. Sebab dia ada masalah orang lain. Contoh kalau solat pendek, zikir pun kena pendek.
Kan ada orang, imam zikir panjang. Makmum nak bangun, takut. Imam tengok bulat macam tu, bangun cepat. No? Jadi imam dia kena tahu. Dia bila imam pendek, zikir juga pendek. Zikir 2-3 minit, 5 minit je. Kau nak zikir panjang, zikir seorang-seorang. Jangan heret orang lain untuk ikut kita. Sebab setiap orang ada masalah dia. Atas Nabi SAW, Nabi khutbah pun pendek. Nabi ceramah pun pendek. Bila tidak ada masalah. Kalau ada masalah, Nabi baca, Nabi akan ceramah panjang. Ada masalah. Jadi di sini bagaimana kita meraihkan kelemahan orang lain. Kembali pada apa yang kita sebut sebagai sifat malu tadi. Di mana bila disebut dalam firman Allah, tidakkah Allah mengetahui apa yang kamu lakukan? Dalam hadis, Nabi kata, Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah daripada iman. Bukan kata ulama, malu dan iman itu ialah kembar. Bila berpisah salah satunya, maka hilang kesemuanya. Maknanya, kalau dengan iman tak ada malu, iman pun akan hilang. Kalau dengan malu tanpa iman, juga malu juga akan hilang. Dua ni kembar. Malu dan iman. Kerana orang beriman, dia akan malu. Dan malu yang menjadikan manusia itu beriman. Kalau salah satunya berpisah, maka akan menghilangkan satu lagi. Maka Nabi SAW memuji seorang sahabat. Kerana dia ada dua sifat. Yang pertama, al-hilmu, kelembutan. Lembut. Yang kedua, ialah al-haya, dia ada sifat malu. Kata Rasulullah, inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah. Kamu ni ada dua perangai Allah suka kamu. Apa dia? Al-hilmu wal-haya. Pertama, kamu ni sifat lembut, tak kasar. Bukan jenis cakap tengking-tengking, bukan jenis cakap marah-marah, bukan jenis kata hina orang, tak, lembut je. Al-hilm. Bila dia muamalah dengan orang, dia hormat orang. Itu namanya al-hilm. Kita tuan-tuan bila muamalah dengan orang, antara benda yang kita jaga, jangan pernah lihat kita lebih atas pada orang. Tapi kita melihat kita bawah pada dia. Dengan sebab itu kita boleh berlembut. Tapi kalau kita rasa kita atas pada dia, kita akan kasar. Kita rasa kita bos dia, kita akan kasar. Bila kita rasa dia atas pada kita, kita akan lembut. Itu dia panggil al-hilm. Yang kedua, al-haya, sifat malu. Dua sifat yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang banyak. Al-haya la ya'ti illa bi khairin. Al-haya kulluhu khair. Al-haya khairun kulluhu. Maksudnya, malu itu sebahagian dari iman. Malu itu akan mendatangkan yang baik-baik. Malu itu ialah kebaikan semuanya. Maksudnya tuan-tuan sekalian, bila orang tu ada malu, maka dia akan banyak buat benda-benda baik. Dia akan tinggal banyak benda-benda buruk sebab dia ada malu. Ada seorang sahabat, dia ceramah tentang malu. Awak ni malulah sikit sekian-sekian. Nabi kata, da'hu. Ada seorang sahabat, maaf, dia tegur seorang kerana buat satu kesilapan. Tegur. Nabi kata, da'hu fa innal haya yamna'uhu. Tak payah ceramah panjang-panjang kat dia. Dia ada malu, malu tu akan menghalang dia ulang benda tu. Kadang-kadang kita tengoklah anak-anak kita, kawan-kawan kita buat salah. Bila kita tengok buat salah, sejauh mana kita nak tegur dia, lama mana kita nak tegur dia. Tuan-tuan, kalau kita tahu dia jenis ada sifat malu, tuan-tuan jangan ceramah panjang kat dia. Sebab dia sendiri dah berazam tak akan ulang balik. Contoh, kita ada pekerja lambat datang. Ini pekerja ni baik. Tuan-tuan tak payah cerita tentang etika kerja sekian-sekian. Kadang kita tegur dia, lambat hari ni. Ayat tu cukup untuk dia tak akan lambat lagi esok lusa. Sebab dia ada sifat malu. Sebab tu kita kalau nak tegur orang, kita tengok orang. Kalau orang tu ada sifat malu, jangan ditegur panjang-panjang. Kadang-kadang kita diam je. Dia dah tak akan ulang lagi kerana dia ada malu. Misalnya kawan-kawan kita atau anak-anak kita tertumpah air. Tumpah air, kita punya marah. Bebel satu kedai dengar. Anak kita dia ada malu. Dia bukan nak tumpahkan air, adalah dia bergurau sikit, kita tegur sepatutnya. Sebab itu Aibah kata jangan bergurau. Dah habis. Sebab kita tahu dia ni ada malu anak kita ni. Bukan dia muka tak malu. Kelak kalau dia makan lagi kat kedai, dia akan jaga benda ni. Jadi kalau kita nak tegur orang, tuan-tuan kena lihat apakah orang tu punya malu yang tinggi atau tidak.
Kalau jenis ada malu, jangan tegur dia panjang-panjang. Jangan. Sebab dia dengan sifat malunya cukup, dia tak akan ulang lagi. Dia tak akan ulang lagi. Tapi kalau jenis muka tak malu, yang ni kena ceramah panjang sikit. Muka tak malu, muka ni je buat salah. Kita tegur macam mana pun, maka kita kena cakap sampai dia rasa malu. Atau contoh, orang berhutang duit yang kita. Ni cerita ni. Orang berhutang duit yang kita. Bila orang ni dia ada maruah, dia malu. Kalau kita sebut hutang, dia kata, Ji, lama hutang tu bila nak bayar? Dia malu. Bila dia malu, dia pun berjanjilah, dia bagi kita due date baru. Dia janji minggu lepas. Tak apa Ji, insyaAllah beberapa hari lagi saya usahakan. Dan dia pasti akan melakukannya sebab dia ada malu. Tapi jenis muka tak malu. Kita minta hutang. Awak ni hutang saya bila nak bayar? Nanti lalu. Nanti lalu. Duk nanti-nanti dah 4 tahun dah. Yang ni tuan-tuan tengok dia. Tuan-tuan ambil mic. Ni saya nak umumkan ni. Haji tu hutang saya RM400 tak bayar lagi. 4 tahun dah. Dia mesti balik rumah dia bayar hutang kita. Kena pula dia tu pengurusi masjid. Sound kuat-kuat sikit. Pakai mic. Yang ini disebut dalam hadis. Tentang bagaimana boleh dedahkan aib orang yang jenis tak tahu malu dan tak nak bayar hutang kita. Tuan-tuan ada Facebook. Facebook ni orang tak baca sangat lah Ustaz. Dia siapa Ustaz? Dia tu bila masjid tu. Ambil mic tu. Sebelum dia azan mic. Dia nak beritahu bila ni hutang tak bayar lagi ni. Biar dia rasa malu dan dibayar. Ini kalau kita dah ambil kira banyak lah. Kita tengok orang ni dia malu dengan siapa? Dia malu mak dia. Cerita ke mak dia. Mak, makcik. Anak makcik hutang saya tak bayar. Atau dia segang ke bini dia. Cerita ke bini dia. Kalau kau tak bayar hutang aku cerita ke bini kau. Takut dia dengan bini dia. Kalau bini dia mengajuk, payah nak pujuk. 10 kilometer belum tentu dapat pujuk. Jadi, beritahu bini dia supaya bayar hutang. Ini bila orang tu tak tahu malu. Kalau orang tu tahu malu, janganlah cakap bini dia. Dia tahu malu. InsyaAllah dia akan bayar. Yang ni, malu akan menghalang dia. Tapi saya sebut tadi orang tak malu. Jadi hutang tak reti nak bayar. Cakap, telefon tak angkat. Jumpa buat muka sading. Sading pun lebih ada maruah pada muka dia. Sampai dia buat muka dek macam tu. Ini tuan-tuan ambil mikrofon ke speaker ke. Atau sound dengan mesyuarat tu dengan mesyuarat. Dengan mesyuarat, depan-depan bos dia. Depan-depan orang dia malu. Beritahu dia. Kenapa? Kerana orang ni perlu dia datangkan balik sifat malu. Jadi ini ada dhawabit yang pernah kita syarah tentang boleh kita memalukan orang tak tahu malu. Tak. Bila ada seorang sahabat mengadu jirannya teruk. Saya dah tegur jirang ni. Tapi jirang ni tetap teruk. Dia mengadu pada Nabi SAW, kata Rasulullah, keluarkan semua barang-barang kamu letak kat luar. Kalau orang tanya kenapa nak pindah? Sebab apa nak pindah? Jirang saya jahat. Biar semua orang tahu. Jangan panggil lori lagi. Tak barang kita kat luar. Kan kita kalau letak barang kat luar, orang tanya nak ke mana barang banyak-banyak? Pindahlah. Kenapa nak pindah? Jirang jahat. Orang lain tanya lagi. Jirang jahat. Tuan-tuan jirang dengar macam tu, boleh tak buang beli barang? Saya tak jahat lagi lepas ni. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Artinya, cara nak didik orang yang tak malu ni. Maka dengan cara memalukan dia sampai dia kembali pada taat. Itu kaedah dia. Sebab tu tuan-tuan lihat dalam Islam, ada hukum sifatnya hanyalah untuk tujuan memalukan dia supaya dia tak buat. Contohnya zina. Zina dihukum sebat 100 kali. Tuan-tuan kena tahu sebat tu tak akan membunuh pun sebab sebatan tu sebatang yang ringan. Amat ringan. Tujuan sebatan itu bukanlah untuk membunuh atau mencederakan dia. Tapi mendatangkan kembali rasa malunya. Kerana sebab itu disebat di khalayak ramai. Dia bukan sebab tu untuk, kalau tuan-tuan tengok sebatan penjara lagi teruk daripada sebatan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, sebab yang dipraktikkan di Aceh. Rotang yang digunakan mesti halus. Yang rotang tu mesti tak boleh angkat tangan melebihi ketiak dia. Tak boleh angkat ketiak dia. Dia kena kepit ketiak dia sambil pukul. Orang yang sama. Dan dia tak boleh pukul tempat yang boleh membunuh. Tempat di mana dagingnya. Dia macam kita tujuan dia nak malukan dia. Bukan tujuan untuk bunuh dia. Bukan macam tuan-tuan tengok dalam filem dia menggambarkan sebatan tu. Angkat tinggi macam sebatan pencuri. Bukan begitu. Tujuan orang ni. Biar orang nampak ni berzina tak malu ni. Akhirnya dia kembali malu. Dia kembali tidak berzina. Dan orang yang nak berzina pun malu. Takut kena sebat depan orang ramai.
bukan kerana sebatannya, tapi orang ramainya. Yang disebut oleh Allah, falyashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah dilihat hukuman itu dijalankan di hadapan sekumpulan orang beriman. Tapi bila kita depan orang-orang lain, kita malulah. Dihukum. Maka itu tujuan dia. Bukan tujuan untuk menyakitkan, jauh sekali untuk membunuh. Kalau kita tengoklah filem-filem kononnya sebab zina sampai mati itu bohong. Itu tidak ada kebenarannya. Kerana sebatan dalam Islam bukanlah sebatan untuk membunuh. Bahkan tidak juga untuk mencederakan. Melainkan mendatangkan kembali rasa malu. Tidak mendekati perkara maksiat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.